Jawatan Gabungan Fatwa Kebangsaan telah memutuskan persidangan pada tahun 1964 ajaran Arkam telah diamankan dan terbaru direpresi menjadi Al-Fatah dan KMI Global Ikhwan. Mungkin tuan-tuan melihat pendekatan Arkam itu bagus, tapi saya katakan tadi pendekatan bagus tidak mencukupi kerana dia telah melanggar prinsip Islam itu sendiri. Contohnya ajaran melihat Rasulullah secara yatoran yang didakwa oleh Ustaz Asy'ari rahimahullah. Adakah itu benar? Yang kedua, orang yang mengamalkan orang Muhammadiyah ada keistimewaan tertentu, sama ada dari sudut kerohanian maupun fizikal maupun material. Adakah itu satu-satunya genetik sebagai pintu sikapan kerohanian atau pendekatan pada Allah? Yang ketiga, beliau lalu membicarakan soal-soal keghaiban dengan dakwaan-dakwaan ke atas dirinya. Boleh berundi dengan mereka. Sesiapa pun boleh bertemu Rasulullah SAW dan jaga. Dia pemuda Bani Hamid. Kemudian bila Allah pulau di dirinya beliau tidak meninggal dunia, masa lagi baik dan akhirnya akan menjadi mati muntazam. Ini semua tuan-tuan, kalau kita sekali pandang, sekali libat, pendekatan akan betul-betul berjubah, berkembang, menjaga, kembangkan ekonomi umat Islam, hubungan Islam yang dibilang bagus, saya setuju pendekatannya, tetapi pendekatan melanggar prinsip. Ini yang kita terpaksa mengambil tindakan. Walaupun kita kata pegang mata-mata lagi mau ikut. Kita melihat cantiknya pendekatan, tetapi apa gunanya kalau sudah jadi prinsip. Dengan itu fahamilah tentang kewajaran Arkam, Fatwa ataupun Global Ikhwan diharapkan. Yang ketiga, yang berkait dengan apa tadi? Agama-agama yang lain. Jadi berkait dengan pengaruh keagama-agama yang lain, bagaimana kita nak dekatkan jati diri dan nak menolak pendekatan agama lain. Saya minta Brother Syah beri respon sedikit bagaimana nak bina jati diri dan menolak kerana yang daripada agama lain. Terima kasih atas persoalan tadi. Tentang soalan satu itu daripada orang teis itu tak percaya pada Tuhan. So dia kata di mana Tuhan bila orang Palestin kalah dan sebagainya. Maksudnya kenapa Tuhan tak tolong orang Palestin? Kenapa Tuhan tak tolong orang Islam? Jawapan sudah pun diberikan oleh Ustaz Zalihan tadi. Cuma sedikit tambahan saja. Dalam surah Allah surah 13 ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan bermaksud, Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum selagi kaum itu sendiri tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Dengan perkataan semuanya ada berdasarkan kepada padanan kata, mengenai efek kita dan sebagainya. Zaman Nabi Muhammad SAW, adakah semua peperangan yang Rasulullah hadapi semuanya Nabi menang ke? Tak juga. Nak nampak tu. Okey, itu yang pertama, jawapan cara ringkas. Kemudian soalan daripada etis yang lebih pokok kita kena jawab ialah Tuhan wujud atau tidak? Dan cara kita nak menjawab di pendekatan sains. Sebab orang yang tak percaya Tuhan, dia akan gunakan sains sebagai rujukan dia. Maka di sini kita kena jatuhkan dulu fahaman Darwinism, evolution theory. Ini cerita yang panjang, cerita sebagai poin-poin saja. Dan kemudian kita kena bagi tahu sains hari ini membuktikan Tuhan wujud. Melalui general theory of relativity by Einstein, special theory of relativity, a study of photon electromagnetic radiation, dan juga intelligent design membuktikan Tuhan wujud. Masalah kita orang Islam, kadang-kadang kita kurang mengkaji, kurang mengetahui poin-poin yang ada ini. Dan insyaAllah kita boleh bincang dengan mereka. Tetapi nak bincang tentang sains dan ketuhanan ini ambil masa 2 jam. Boleh tunggu kan? Saya tidak okey, apa. Ini saya bagi poin saja. Kemudian tentang jati diri dan sebagainya, cuma saya bagi tahu satu saja. Untuk kita mempunyai benteng daripada ancaman-ancaman luar dan sebagainya, ilmu. Amal Islam bukan sekadar ikut-ikutan. Amal Islam bukan keturunan kerana bapa-bapa Islam, kita pun Islam. Tetapi amal Islam dengan ilmu. Secara ringkas, saya minta tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan jadi orang Islam secara kebetulan, tetapi jadilah orang Islam secara pilihan. Don't be a Muslim by chance, be a Muslim by choice.
Jangan jadi orang Islam kebetulan mak bapak Islam, kita pun Islam. Tetapi jadilah Islam kerana saya memilih untuk menjadi seorang Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya Syahiri telah memilih Islam 15 tahun yang lepas. Bila tuan-tuan dan puan-puan memilih Islam? I chose Islam 15 years ago. When did you choose Islam? Saya tak mempertikaikan Islam tuan-tuan dan puan-puan dengan salah faham. Tetapi marilah kita amal Islam dengan pemahaman, dengan keyakinan, dan ini hanya boleh dicapai dengan ilmu, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Syah yang memberi ulasan yang berkait dengan salah yang dibangkitkan. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dah pukul 10 subuh, kita dah melewati masa pekerjaan sebenarnya. Tapi di tingkat masa pekerjaan itu, kalau main bola pun masih lagi dikira. Tapi saya yakin semalam Real Madrid tumpah lagi kepada Barcelona 2-1 dalam Copa del Rey. Ini nak tengok ramai tak jago Barcelona? Tuan-tuan tahu tak dalam dinamo rencana Barcelona itu dalam main kriket? Tuan-tuan tahu tak pada JC Milan itu dalam main kriket, Inter Milan dalam main kriket, JC England dalam main kriket, orang kita pakai bendera JC England letak kat baju dalam main kriket, tanpa dia sedar. Sebab apa? Tidak ada lagi. Kalau nak dikira Murtad ada 3 cawangan. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga hati. Apa nanti orang Islam sekarang kalau tidak ada kira? Dia menyokong bola sampai pelajar. Dia menyokong bola, menyokong rugby, menyokong tenis sampai pelajar. Bukan pelajar dalam aspek syariat, tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji dan sebagainya. Satu lagi pelajar dalam aspek akidah. Yang ini perlu diambil perhatian tuan-tuan. Memanglah kita tahu banyak soalan yang nak dibangkitkan lagi, tapi kita pun dah terlebih waktu tuan-tuan, minta maaf. Saya sudah pun diberi notis oleh pihak video. Tambahan dulu kita lepas ni ada acara-acara solat, kemudiannya ada acara lagi makan. Dah ada kita pun dah kurang, dah mana perayaan akan balik agaknya. Jadi kita tangguhlah sekadar ini dahulu tuan-tuan dengan kesimpulan ringkas daripada ketiga-tiga liburan. Saya mulakan kesimpulan awal dengan Ustaz Muhammad Al-Abud. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan sekalian, dalam masa beberapa minit ini saya nak mulakan dengan persoalan kenapa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali orang yang awal masuk Islam tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah Islamnya di Madinah tapi antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana tuan-tuan sekalian, Islam itu didukung oleh 8 golongan. Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga, peluh para amili pekerja. Yang keempat, darah para syuhada. Yang kelima, doa orang soleh, orang soleh. Yang keenam, harta orang kaya. Yang ketujuh, kehebatan para pendakwah. Dan yang ke-8, rahim wanita yang solehah. Sebab itu ketika Rasulullah pindah ke Madinah, 8 golongan ini Rasulullah bentuk dan beda. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Rasul gila sebagai pemimpin. Abu Hurairah wataknya untuk guru, Nabi wariskan banyak hadiah Nabi. Usama bin Zaid 17 tahun pimpin pada perang. Abdurrahman bin Auf penuh merhati bangunkan ekonomi Islam. Jadi Rasulullah dapat golongan ini Rasul bentuk. Selepas Rasulullah wafat, maka ulama Rasyidin juga dapat golongan ini bentuk. Habis zaman Khalifah Rasyidin, zaman Umayyah, 8 golongan ini masih terbentuk. Di hujung-hujung Umayyah, 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpin sudah tidak bijaksana, ulama yang mengampu. Apabila amili yang bekerja yang pemalas, apabila syuhada yang pengecut, apabila orang soleh terpisah di gua-gua dan bukit-bukit, apabila orang kaya yang kedekut dan nak perang hanya memikirkan diri
Apabila pendakwah tidak hebat, apabila wanita rosak ummah, maka Abu Saffah memulakan 8 golongan ini digabungkan dan memulakan Khalifah Abbasiyah. Ketika pengumpulan langkah Baghdad, 8 golongan ini terpecah. Maka Utsman Al-Ghazi dia beda bagi 8 golongan ini dan tempat memulakan Utsmaniyah. 1924, 8 golongan ini juga terpecah. Pada hari ini kita bicara mengenai macam mana mempertahankan Islam daripada sudut keseluruhannya. 8 golongan ini perlu dicari dan digabungkan tersirat. Saya ada tanggungjawab saya. Profesor Datuk Doktor ada tanggungjawabnya. Saudara kita ada tanggungjawabnya. Semua kita Ustaz Zanian ada tanggungjawab. Dan semua kita di bawah kita ada tanggungjawab dalam bidang masing-masing. Mainkan peran masing-masing untuk beda agama. InsyaAllah kita akan bersatu dalam kerangka Islam yang lebih besar. Cari pertasilan, jangan cari pemecahan, cari kesatuan umat Islam. Pertasilan dalam 2 hari ini ada satu isu yang sedang tak menentu. Pertasilan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad lepas ada satu pertandingan berenang yang dianjurkan di Syahlam. Hari pertama, hari kedua orang Islam kita ikut pertandingan dengan memakai baju renang muslimah dan muslim. Hari ketiga dilarang terjun kolam langsung, dilarang ikuti pertandingan langsung. Kerana apa? Memakai pakaian penutup aurat. Teruskan harta pakaian pun kita terpinggir di negara sendiri, terpinggir di negara kita. Mana orang-orang yang membeda agama Islam? Teruskan. Sebagai tempat ada teruskan, adik-adik belajar betul-betul. Di bawah adik-adik sedang, adik-adik ada tanggungjawab untuk Islam akan datang. Belajar betul-betul, jadi doktor, jadi engineer, jadi besok jadi perlu para ahli ekonomi dan sebagainya. Yang kita tanggungjawab ini ada tanggungjawab kita. Yang berniaga betul-betul, zakat, wakaf kuat betul-betul. Yang mungkin guru didik anak betul-betul. Yang mungkin engineer macam mana pada sumbang daripada sudut pemikiran. Dan apabila kita sumbangkan untuk Islam internasional. Jangan cari pemecahan, cari kesatuan. Sebab umat Islam dalam konteks Malaysia dia terlalu lemah. Hatta pakaian pun tak kena membeda. Siapa yang ada? Hatta pakaian pun tak perlu berenang. Di siap budak berkecil nangis. Sehari pertama hari kedua ikut terjun berenang, ikut pertandingan. Orang Islam ikut pertandingan baru kita bukan ada jual korong politik, bukan. Mak ayah kata untuk sertai apa itu pertandingan. Tak ingin pun ada orang yang semua. Tapi bila dilarang tak disambut membela. Nangis sudah benar. Ada mak ayah yang tengok anak lagi siap beli tak apa nak pakai sekat-sekat beli baru itu juga supaya betul-betul balas. Hari ini saya itu kamu betul semuanya. Saya dah deklarasi semalam hari ini dah mula apa nama ceritakan bukan dalam membicarakan politik teruskan, tapi hak orang Islam kita di negara kita sendiri. Kita tak kena-mena dengan sepadan lain, kita tak. Tidak dalam orang Islam dan bersatu. Tolonglah bersatu dalam Islam. Kalau tak kita akan selamat lemah dan akan terus terpikir di negara kita sendiri. Wallahu a'lam. Maaf kepada saya yang baik kepada Allah, yang kurang dan lemah mengenai diri saya sendiri. Aku mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempen sikit terakhir sebagai insyaAllah pertanyaan bersama saya lagi dalam tanya Ustaz hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pagi jam 9 sampai jam 8 dan sama-sama nak berkuliah dengan saya. Boleh nombor blog saya www.ustazami.com. Senang je, USTAZAMIN, ustazami.com. InsyaAllah kita berdiskusi dalam halaman yang insyaAllah.